Ustaz, boleh tak saya habiskan kek saya dulu? Tak dah nak mula dah kelas. Okey, apa khabar semua? Siapa ni? Nam. Tak tanya khabar dulu. Baik. Alhamdulillah baik. Apa baik? Okey, sebelum Ustaz mula mengajar, Ustaz perkenalkan diri Ustaz dulu. Ustaz adalah Ustaz Wan Ahmad Firdaus. Ustaz Wan Ahmad Firdaus, boleh panggil Ustaz Wan. Ustaz mengajar di Sri Best Prima. Okay. Hari ini Ustaz akan mengajar pelajaran Sirah tahun 4. Ni semua tahun 4 betul? Okay, tahun 4. Tapi bukan rumah yang ni Okay. Ustaz akan share skrin nota awak. Dan Semua boleh nampak ke nota ni? Boleh. Jelas Okey, subjek sirah dalam bab sebenarnya bab dia hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Yathrib. Yathrib ni sekarang nama dia apa? Siapa tahu? Yathrib tu apa? Siapa tahu? Cuba jawab. Kalau Wan ni ada mesti senang jawab. Siapa tahu boleh jawab? Tak tahu. Yang Prima sepatutnya dah tahu. Ustaz dah ajar dah bab ni kat sekolah, betul tak? Hello. Amni Hadirah ada dalam ni kan? Okey, tak apa. Kalau tak tahu kita akan belajar sebentar saja lagi. Okey? Okey, makan kek. Okey, yang pertama. Okey, dalam topik pertama dalam bab ni adalah tentang pengislaman orang-orang Yathrib. Okey. So, nak cakap asalnya orang Yathrib ni bukanlah orang Islam. Okey, yang mana orang Yathrib ni asalnya bukan Islam dan dia memeluk agama Islam ketika Nabi mula berdakwah di Madinah. Okey. So pada tahun ke-11 kenabian, seramai 6 orang penduduk Yathrib telah memeluk Islam. So yang mana pada tahun ke-11 kenabian, okey, masa tu Nabi di dalam tahun ke-11 dilantik menjadi Nabi. Okey. Ni dalam fasa selepas Nabi dilantik menjadi Rasul. Awak dah belajar kan yang Nabi dilantik menjadi Rasul bab 1? Dah. Terima kasih. Dah sikit kerja Ustaz. Okey, seterusnya. Pada tahun ke-12 kenabian, okey ini setahun kemudian, okey tahun pertama tadi 6 orang penduduk Yathrib memeluk Islam. Dan tahun ke-12, tahun seterusnya seramai 12 orang penduduk Yathrib telah menganut Islam dan berjanji untuk mengembangkan agama Islam di Yathrib. Okey. Sekejap Okey. So dalam masa setahun meningkat 2 kali ganda orang Islam, orang yang memeluk Islam. Ya, penduduk Yathrib memeluk Islam daripada 6 jadi 12. So 2 kali ganda. Okey. Yang kedua, pada tahun ke-13 kenabian, seramai 73 orang Islam dari Yathrib yang telah datang berjumpa Nabi dan telah berjanji setia untuk menolong dan mempertahankan baginda. Okey, ini pada tahun seterusnya, tahun ke-13 kenabian. Okey, bertambah lagi ramai daripada yang sebelum ni. Tahun ke-11 kenabian 6 orang. Tahun ke-12 kenabian 12 orang. Dan tahun ke-13 kenabian menjadi seramai 73. 73 tu ramai lah. Orang dari Yathrib berjumpa dengan Nabi. Okey. So waktu ni Nabi belum lagi berhijrah ke Yathrib. Okey. Okey, seterusnya. Apabila orang Quraisy dapat tahu puan daripada Yathrib,
Mereka bersepakat untuk meningkatkan tekanan dan siksaan terhadap para sahabat baginda. Okey. So sampai masa orang Arab Quraisy, okey, yang tak suka Nabi, yang tak suka dakwah Nabi, okey, yang banyak menyeksa orang-orang Islam pada masa tu, dia tahu benda ni, dia makinlah untuk menyeksa orang-orang Islam pada masa tu. Okey, makin teruklah siksaan-siksaan terhadap orang Islam, dan ada sampai sahabat-sahabat yang meninggal dunia disebabkan diseksa. Okey. Semua tahu kan ada yang meninggal dunia, yang mana paling famous pada zaman tu adalah yang meninggal sahabat Nabi yang bernama Sumayyah dan keluarga dia. Betul? Semua tahu kan cerita ni? Apa? Yang mana Sumayyah ni dibunuh dengan cara yang sangat kejam. Yang mana Sumayyah ni siksaan dia, awak bayangkan tombak kayu, pernah tengok tombak kayu yang hujung tajam tu? Yang dia tinggi macam galah, lepas tu hujung dia ada tajam. Dia tuan kepada Sumayyah ni, orang kafir lah. Dia ambil tombak tu, cucuk daripada belakang punggung Sumayyah, tembus keluar sampai ke mulut. Macam itulah macam mana Sumayyah dibunuh pada masa tu. Okey, dibunuh orang kafir Quraisy. Nak cakap betapa kejamnya orang kafir Quraisy pada ketika itu. Okey, seterusnya, akhirnya orang Quraisy membuat keputusan untuk membunuh Nabi. Okey, ini berlaku ketika sehari sebelum Nabi hijrah ke Yasrib. Yasrib tu sekarang ni kalau awak nak tahu nama ni adalah Madinah, Madinatul Munawwarah, dekat Arab Saudi. Yang awak buat haji, umrah, itulah Yasrib yang sekarang adalah namanya Madinah. Okey. Okey, so sampai satu tahap orang kafir Quraisy ni tak puas hati dengan Nabi. Dia pun tekad untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, dia nak bunuh Nabi. So, apa dia jadi? Disebabkan keadaan yang berbahaya, Nabi mengizinkan sahabat berhijrah ke Yasrib. Okey, disebabkan banyak sangat orang Islam yang kena seksa, banyak sangat orang Islam yang meninggal, dibunuh. So Nabi membenarkan orang Islam berhijrah ke Yasrib. Tapi pada masa ni Nabi belum lagi hijrah di Yasrib. Tapi dah ada ramai dah sahabat yang mula berhijrah ke Yasrib. Okey, setakat ni jelas tak? Jelas Jelas. Okey, bagus. Okey. Tu tak best lah cerita macam ni. Nah, kalau Tak berapa jelas. tak jelas? Eh. Tak jelas ke suara Ustaz? Jelas. Jelas kan? Okey. Sambung. Okey, hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Assalamualaikum. Okey, ni topik yang kedua yang mana kalau awak perasan tadi, topik pertama tu pengakhiran dia adalah di mana orang kafir Quraisy merancang untuk membunuh Nabi, betul tak? Tadi kan? Okey. So, seterusnya hijrah Rasulullah ke Yasrib. Okey. So, orang yang pertama hijrah ialah Abu Salmah, diikuti oleh Amir bin Rabi'ah bersama isterinya dan lain-lain. Okey, ini antara sahabat yang awal hijrah ke Yasrib, iaitu Madinah. Pada zaman sekarang Madinah. Yasrib ni sebenarnya ditukar nama menjadi Madinah selepas Rasulullah berhijrah ke Madinah, di mana masa tu Rasulullah yang menjadi ketua negara Madinah pada masa itu. Okey. Seterusnya,
Okey, seterusnya setelah mendapat wahyu untuk berhijrah, okey, disebabkan orang kafir Quraisy mula nak merancang untuk membunuh Rasulullah. So Allah menurunkan wahyu supaya Nabi berhijrah. Nabi meminta, okey, lepas tu dalam masa yang sama Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad bahawa orang kafir Quraisy merancang untuk membunuh baginda. Okey. So apa yang jadi? So Nabi pun memulakan rancangan dia dengan Nabi meminta Saidina Ali untuk tidur di tempat baginda. Okey, Saidina Ali tidur di tempat Nabi Muhammad pada malam mana orang kafir Quraisy ni nak mula untuk merancang membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jelas tak? Jelas. Okey, seterusnya. Okey, so Nabi minta, Saidina Ali tu adalah sepupu Nabi. Semua tahu kan, dah belajar, betul? Oh, dia pakai sistem. Apa tak terang? Okey, seterusnya. Baginda telah berhijrah pada 2 Rabiul Awal bersamaan 20 September 622 Masihi. Okey, ini pada malam Nabi mula melakukan hijrah. Nabi mula berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Di mana pada malam tu orang-orang kafir Quraisy dah mula berkumpul mengelilingi rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membunuh Nabi Muhammad. Dan mereka ni dah tahu Nabi ni akan berhijrah. Nabi berhijrah, mereka ni dia nak membunuh Nabi pada masa itu. So dia orang dah standby sampai Nabi keluar untuk berhijrah. So dalam peristiwa tu, okey. Okey, sebelum Nabi keluar tu, apa yang terjadi? Disebutkan bahawa jika orang kafir Quraisy ni menjaga di luar rumah Nabi Muhammad, di mana mereka semua ni ditidurkan oleh Allah. Maksudnya Allah tidurkan mereka. Okay, mereka tertidur sebelum Nabi hijrah. So Nabi keluar, tengok mereka dah tidur dan Nabi membacakan ayat Quran daripada surah Yasin yang berbunyi waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Yang mana itu membuatkan mereka tidur dengan lena. Dikatakan bahawa ketika Nabi membaca ayat Quran tu, Nabi meletakkan pasir di atas kepala orang-orang kafir yang sedang tidur tu. So maka selamatlah Nabi keluar daripada rumah pada masa itu. Okay, mereka berdua, sambung dalam cerita nombor 3 ni. Mereka berdua berjalan menuju ke Gua Thur. Gua Thur tu ejaan dia sebenarnya Sin Aura. Ada kesilapan kat sini Gua Thur, dan bersembunyi di sana selama 3 hari. Okey, bila Nabi dah keluar pada rumah, dia keluar nak hijrah, dia berhenti di Gua Sur. Kenapa dia berhenti di Gua Sur? Siapa tahu? Karangan. Ada siapa tahu kenapa dia berhenti di Gua Sur? Okey. Nabi ni dia berhenti di Gua Sur kerana dia tahu pada siang hari tu akan ada orang kafir Quraisy yang mencari Nabi. Okey, so disebabkan tu Nabi pun bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Okey. Mana Nabi ni selamat disebabkan dia berlindung di Gua Sur dengan bantuan Allah. Okey, setelah orang Quraisy tidak lagi mencari Nabi Muhammad, so orang Quraisy ni mencari-cari Nabi Muhammad sehingga kan mereka ni memberi upah kepada orang untuk membunuh Nabi. Okey. Okey. So dikatakan bahawa upah yang sangat lumayan
mayat. Ustaz tak ingat beberapa ekor unta diberikan kepada siapa yang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa tu. Okey, seterusnya bila dah tahu orang dah tak cari dia, seterusnya dia meneruskan perjalanan dengan dibantu oleh seorang petunjuk jalan yang bernama Abdullah bin Ariqat. Yang mana Abdullah bin Ariqat ni, untuk pengetahuan awak, bukan orang Islam tapi membantu Nabi. Sama macam siapa yang bantu Nabi tapi dia bukan Islam? Siapa tahu? Siapa tahu? Siapa tahu? Cepat. Tak tahu? Tak tahu. Siapa? Pakcik dia. Betul. Siapa cakap pakcik dia tu? Betul? Betul. Bagus. Okey, pakcik dia. Pakcik dia nama Abu Talib bin Abdul Muttalib. Banyak membantu dakwah Nabi sampailah pakcik dia meninggal dunia. Tapi sayang pakcik dia meninggal dalam keadaan kafir, tidak memeluk agama Islam. Yang mana awak tahu orang kafir ni pengakhirannya adalah di mana? Orang kafir lepas meninggal dia hidup kat mana? Neraka. Betul. Pakcik Nabi adalah salah satu penghuni neraka walaupun dia membantu Nabi. Okey. Seterusnya, sebelum sampai ke Yasrib, baginda berhenti di sebuah tempat bernama Quba. Okey. Quba ni pun adalah satu tempat bersejarah. Okey, yang mana Nabi ni membina sebuah masjid pertama dalam sejarah Islam. So masjid pertama dalam sejarah Islam, maksudnya masjid yang dibina oleh Nabi Muhammad adalah Masjid Quba yang pertama. Okey. So sampai sekarang lah Masjid Quba ni ada. Okey. Seterusnya, Nabi Muhammad berjaya keluar daripada kepungan orang Quraisy. Ini yang tadilah cerita dia. Okey, yang mana baginda menabur tanah atau pasir di atas kepala mereka. Tindakan baginda menyebabkan orang Quraisy tidur lena. Ni sebelum waktu Nabi keluar, baginda dikepung oleh orang kafir Quraisy yang Ustaz dah cerita tadi lah. Dari bahawa baginda telah terlepas dari kepungan mereka, baginda terus tidur. Terus keluar mendapatkan Saidina Abu Bakar untuk berhijrah. Okey, orang yang menemani Rasulullah ni berhijrah adalah siapa? Saidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat paling rapat dengan Nabi. Okey. Itulah kisah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sebelum Ustaz bagi link quiz, Ustaz nak tanya, ada apa soalan? Kalau ada soalan boleh tanya sekarang. Ada Wafdan ada Wafdan? Tak ada. Ada. Zawana, Nur Zawana, ada soalan? Tak ada. Yan? Saya tak faham langsung. Siapa tak faham langsung? Tak ada. Siapa yang tak faham langsung kat tangan? Siapa yang tak faham langsung tadi? Wafdan tak faham. Wafdan tak faham langsung. Apa yang awak tak faham, Wafdan? Okey, yang tadi Ustaz cerita tu adalah di mana peristiwa Nabi mula berhijrah ke Madinah. Nabi asalnya bukan orang Madinah. Nabi orang mana? Orang Mekah yang berhijrah ke Madinah. Sebab kenapa Nabi hijrah ke Madinah? Disebabkan tekanan yang diberikan kepada orang kafir dan juga wahyu daripada Allah. Wahyu tu apa? Wahyu tu cikgu wahyu ke? Wahyu tu cikgu wahyu ke? Wahyu tu apa? Wahyu ni adalah ilmu yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Bukan wahyu Ustaz Wahyu. Cikgu wahyu. Okey. Bukan Okay. So Nabi berhijrah
Disebabkan Allah perintahkan Nabi berhijrah di Madinah supaya Nabi tidak dibunuh oleh orang kafir Quraisy pada masa itu. Faham tak Wafdan? Faham. Betul je cerita dia tadi. So yang Ustaz cerita-cerita tadi tu adalah peristiwa yang berlaku semasa Nabi hijrah ke Madinah. Okay, ada apa soalan lain? Ada Siapa nak batuk tanya? mata. Siapa nak tanya soalan seterusnya? Ada Wiyah Nur Alisha ada soalan? Tak ada. Hani Damia ada soalan? Tak ada Amni Zahira ada soalan? Amni ada soalan Amni? Tak ada. Tak ada, okey. Nur Humaira ada soalan? Darwisha ada soalan? Tak ada. Akif Faik? Tak ada Master Ahmad. Siapa Master Ahmad? Master Ahmad Syukran. Syukran. Syukran ada soalan Syukran? Syukran sihat Syukran. Lama Ustaz tak jumpa Syukran. Seterusnya Imran Zaidan. Imran Zaidan ada soalan? Imran Zaidan pula. Ismail. Ismail? Tak ada. Ada soalan? Tak ada Amni Hadira. Amni Hadira. Patutnya untuk student Prima tak ada soalan dah kot sebab Ustaz dah ajar. Betul tak? Betul. Ustaz dah ajar. Okey, seterusnya Balkish Nur Amili. Ada soalan? Balkish buka. Ustaz tak jelas. Balkish tak jelas ke? Ke Syazwani? Mana satu? Siapa yang kata tak jelas? Syazwani ya? Tiba-tiba saya punya skrin ni jadi hitam. Siapanya? Siapa yang skrin jadi hitam? Okey, dah. Okey. Balkis ada soalan? Tak ada. Tak ada, okey. Adam Ishraq? Tak ada. Tak ada. Akif Zakwan. Akif tunjuk video sikit. Ustaz lama tak nampak kau Akif. Ambil pen purple. Akif. Ada soalan Akif? Akif Zakwan. Ada soalan Akif Zakwan? Okey, seterusnya Syazwani ada soalan? Syazwani ada soalan? Syazwani ada soalan? Okey, last kali Ryan Wafi. Ada soalan Ryan Wafi? Ada Okey. Tanyalah. Semua tak ada soalan. Okey, Ustaz akan share link quiz. Awak perlu jawab dalam masa 5